وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت شأن الله لهم، وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا الإخلاص في العمل، اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dapatlah sama-sama pada petang ini kita meneruskan pengajian kita Kenali Nabimu dengan 5 ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pada masa yang lepas kita dah membicarakan tentang muqaddimah tentang kenabian dan apakah itu yang dimaksudkan dengan nabi, siapakah itu para nabi, apa bezanya dengan para rasul, berapa jumlah para nabi, berapa jumlah para rasul, dan adakah boleh kita melebihkan sebahagian rasul ke atas sebahagian lainnya, dan siapakah rasul-rasul yang terhebat, yang terpilih, yang tertinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapakah rasul yang terhebat, siapakah rasul yang terbaik, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang begitu istimewa berbanding para rasul yang lain. Jadi pada petang ini insya-Allah kita akan membahaskan tentang tajuk matlamat kewujudan manusia. Matlamat kewujudan manusia. Dalam ini akan membahaskan tentang pentingnya pewaris dan contoh pewaris dari nabi-nabi terdahulu.
Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif wa mutarjim hafizahumullah taala wa nafa'ana bi'ulumihima wa barakatihima fid darain amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matlamat kewujudan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada tujuan dia, ada matlamat dia. Jadi kalau setiap manusia mengetahui tujuan ia diciptakan, maka tidak akan berlaku kerosakan di muka bumi. Sebagai contoh, satu orang mak hantar anak pergi sekolah. Kemudian dia bagi tahu kepada anak dia, kalau hang periksa dapat nombor 1 ataupun hang periksa cemerlang, mak akan bagi basikal dekat, mak akan hadiah basikal dekat hang. Si anak tadi, dia kena tahu apa matlamat mak tawarkan itu kepada dia. Yang mana basikal ataupun hadiah itu bukan tujuan, bukan matlamat bagi diri dia, dan bukan matlamat bagi ibu dia juga. Akan tetapi matlamat yang ibu dia mahukan daripada dirinya untuk dia faham ialah perlu dia belajar bersungguh-sungguh. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di dunia ini, ada anak, ada isteri, ada harta, ada takhta, ya, di samping setelah kematian kita ada syurga, ada neraka. Apa yang Allah nak daripada kita? Bukan itu, bukan yang kita sebutkan anak, isteri, takhta, semua itu yang Allah nak daripada kita. Yang Allah nak, yang akan kita sebutkan satu persatu. Adapun yang semua tadi, dia adalah, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadiah ataupun bonus yang Allah berikan untuk memperindahkan kehidupan kita di dunia ni. Tapi yang Allah nak adalah apa dia? Iaitu kita akan baca pada petang ni. Qala matlamat kewujudan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan bahawa sesungguhnya kewujudan kita di muka bumi ini ialah sebagai khalifah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Allah sebut kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan bapa kita, moyang kita, iaitu Nabi Allah Adam AS, Allah telah pun menjadikan bumi. Dan pada bumi itu Allah menciptakan makhluk-makhluk. Dan makhluk-makhluk itu ada beberapa generasi. Iaitu yang pertama disebutkan oleh para ulama, generasi disebut sebagai Abul Jan, bapa jin. Yang kedua ialah Banul Jan, anak-anak bagi Al-Jan. Yang mana golongan-golongan makhluk ini, mereka ini selalu melakukan kerosakan di muka bumi. Hidup mereka ni kerja nak berbalah. Mereka ada Perdana Menteri, mereka ada Menteri Kewangan, mereka ada Menteri Wanita, contohlah. Menjatuhkan, hang lawan aku lawan hang. Ketua dengan ketua, kerja bergaduh je kerja mereka ni. Berbunuh-bunuhan, sikit punya hal pun nak gaduh sampai mati. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam golongan peringkat-peringkat golongan Al-Jan tadi ni, ataupun diterjemah sebagai golongan jin tadi ni, mereka ni ada yang tubuh macam kita. Bahkan sebahagian ulama sebut ada yang tubuh mereka ni
spesies macam kuda. Dia ada badan manusia, kaki kuda. Ada yang boleh terbang. Tu zaman tu. Maka generasi demi generasi setelah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berbunuh-bunuhan mereka ni. Dan cicit mereka, ada satu makhluk yang bernama Azazil. Azazil. Azazil ni saja yang jenis tak kacau orang. Dia jenis tak kacau orang. Hampa nak gaduh ke, hampa nak maki ke, hampa nak lawan ke, hampa nak apa lagi, nak bunuh, aku tak hirau. Sebab kata dia, aku nak beribadah kepada Allah. Dikenali dengan satu makhluk yang sangat kuat beribadah kepada Allah. Di mana pun dia pi, sentiasalah dia beribadah kepada Allah. Sehingga dikatakan bahawa setiap pelusuk bumi ini semua pernah didatangi Azazil dan pernah salat, pernah beribadah, pernah sujud di situ. Subhanallah. Siapa ni? Azazil. Lalu ketika mana disebabkan hebatnya dia ni dalam beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dia. Angkat kedudukan dia. Dia tak hidup kat bumi, dia hidup kat langit. Dia hidup kat langit. Dan dia bersama-sama dengan para malaikat. Subhanallah. Bersama-samalah dia dengan para malaikat. Lalu dia semayang beribadah di langit dengan para malaikat. Hak depa bawah-bawah ni duk gaduh lagi ni, duk perang lagi ni. Lalu disebabkan kerajinan Azazil, kehebatan Azazil, mujahadah Azazil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilantiklah ia menjadi ketua malaikat. Dia jadi ketua malaikat. Dan Allah sebut, Allah perintahkan kepada malaikat dan diketuai oleh Azazil, hampa pi bunuh semua jin-jin, makhluk-makhluk yang hidup di bumi ni. Hidup di bumi ni. Lalu Azazil dan para malaikat turun ke bumi, panah dan membunuh semua makhluk-makhluk ni. Yang general-general yang hebat-hebat semua mati. Jadi subhanallah, jin yang hidup hari ni adalah jin-jin yang cokir-cokir. Hak kaki lumpuh, hak mata sebelah tak ada, yang jalan sengit kanan kiri, tempang orang panggil. Hak tu, hak kerja mereka ni bukan ada kerja lain. Masuk dalam badan orang tak ada kerja. Duduk kat pokok, takut. Lepas tu jalan, terbang, pusing, rabat pokok, rabat dinding, dia tak ada kerja. Jadi jin-jin ni adalah dikatakan adalah daripada golongan-golongan lama ni, tapi mereka ni adalah golongan yang lemah. Subhanallah. Maka Azazil mengetuai para malaikat menghancurkan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Subhanallah. Lalu hancur lebur, musnah semua makhluk yang pernah hidup di bumi suatu ketika dulu. Dan Azazil, Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf dia ketua malaikat. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat dia. Lalu pada ketika itu, bila mana dia rasa dia hebat, dia rasa dia luar biasa, pernah satu hari salah seorang daripada ketua-ketua malaikat melihat ada tertulis di Lauh Mahfuz bahwasanya ada satu makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka dia, dan dia sebelum ini orang yang Allah sayang. Lalu pada ketika itu para malaikat ini menangis dan mereka mengadu kepada Azazil, wahai guru, doakan kepada kami agar bukan kami termasuk di kalangan orang-orang yang dimaksudkan dalam tulisan Lauh Mahfuz tadi, wahai tuan guru. Azazil bila dengar macam tu, dia kata apa? Ish, kesian kat hampa no.
Dia rasa macam bukan dia. Sebab dia takkan aku kot nak lawan Tuhan. Takkan aku kot. Aku kot. Ni tak pernah Allah ni. Lalu dia pun doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, selamatkan kesemua mereka ini daripada murka-Mu. Dia lupa nak doa untuk dia. Ringkaskan cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sebut, inni ja'inu fil ardi khalifah. Kata Allah, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ya Allah, adakah engkau ingin menjadikan di bumi ini orang-orang yang suka menumpahkan darah dan melakukan kerosakan di bumi, wahai Allah? Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang hangpa tak tahu. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat, setelah diciptakan Nabi Adam, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama yang kita hidup pada hari ini, semua nama-nama yang ada pada hari ini sampai hari kiamat telah pun diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah suruh Nabi Adam sebutkan nama-nama tersebut, dan para malaikat tergamam kerana mereka tak pernah tahu nama-nama tadi. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat dan ketua malaikat sujud kepada Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Lalu pada ketika itu yang tidak sujud hanya Azazil, yakni iblis. Allah tukar namanya kepada iblis. Allah tukar nama dia kepada iblis. Dia kata apa? Aku nak sujud dekat hang. Hang siapa? Hang baru je jadi. Aku tak pernah tahu patut aku sujud dekat hang ke hang sujud dekat aku. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah tanya, wahai iblis, apa yang mencegahmu daripada sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, kalau aku benda lain aku boleh buat, wahai Allah. Kalau engkau suruh benda lain aku takkan bantah ni. Hak ni aku tak dia. Engkau cipta aku dari api, kau cipta dia dari tanah. Aku kalau benda lain aku tak apa, tapi kalau dengan sujud dekat dia aku tak boleh, wahai Allah. Aku tak mampu, aku tak boleh buat. Dia siapa, aku siapa? Lalu pada ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menukar wajah Azazil menjadi satu tubuh yang menakutkan dan sangat buruk. Dan waktu tu dia marah sangat dekat Adam. Dia kata, ni semua hang punya pasal. Aku dulu tak pernah ada masalah dengan Allah. Hari ni hang punya pasal aku ada masalah. Dia kata, ya Allah, aku nak minta satu ya. Aku nak ganggu dia, nak hancurkan dia dan keturunan dia sampai hari kiamat. Auzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan ajalku sampai hari kiamat. Aku nak rosakkan dia. Korang hajar dia ni. Dia punya pasal aku jadi macam ni. Jadi subhanallah, itu kisah dia secara ringkas. Azazil ni ataupun iblis ni, dia pernah nak taubat tau. Dalam hadis sahih diceritakan Nabi Musa AS pernah didatangi iblis dalam rupanya yang sangat buruk. Dia kata, wahai kalimullah, aku nak jadi hamba Allah. Aku menyesailah ganggu manusia. Aku menyesal dan dahaka kepada Tuhan. Kata Nabi Allah Musa, aku berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Dia pun Nabi Musa doa pada Allah. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagi tahu kepada iblis, kalau kamu nak jadi hamba aku, nak taubat kepada aku, sujudlah kepada Nabi Adam, di kubur Nabi Adam. Dia kata apa? Yang ni aku tak boleh buat. Dia kata, waktu dia hidup aku tak sujud. Aku tak sujud, kata dia.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah ni makna dia apa? Khalifah ni maknanya, yang pertama maknanya adalah pemimpin. Maknanya Allah ingin menjadikan di bumi ini pemimpin-pemimpin, ya. Dan setiap zaman itu pasti akan ada orang-orang yang memimpin, demi memastikan bahawasanya muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini sentiasa terus harmoni, sentiasa terus dimakmurkan. Dan khalifah ni juga ada makna yang lain. Khalifah yakhlifu khalfan. Apa makna khalifah ni? Maknanya pengganti. Pengganti, iaitu kita yang hidup di dunia ini sentiasalah kita akan digantikan. Dulu Nabi Allah Adam, wafat Nabi Allah Adam, lama keluar Nabi Allah Adam, Idris, begitulah seterusnya. Dulu yang memimpin dunia Fulan bin Fulan, dan hari ini yang memimpin dunia orang lain. Dulu yang memimpin sesebuah negara Fulan bin Fulan, dan hari ini yang memimpin sesebuah negara orang lain. Dengan khalifah, apa makna dia? Iaitu kita yang hidup di dunia ini, makmurkanlah semakmurnya, semakmur-makmurnya. Dan kita perlu ingat bahawasanya kita semua tidak pernah kekal. Kita semua tidak pernah kekal. Sebab itu, bila kita faham makna khalifah ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua ni khalaifa fil ard. Ustaz ataupun saya khalifah, enta khalifah, antum semua kita khalifah. Kita ni ialah orang-orang yang diamanahkan Allah untuk mengganti orang-orang yang terdahulu, dan kita perlu membuat sesuatu di bumi ini, membuat sesuatu kebaikan di bumi ini. Itu makna khalifah. Maknanya kita ni esok, dulu kita ada mak dan ayah, dan hari ini mak dan ayah kita dah tua, kita dah semakin besar. Nanti kita akan berkahwin, kita akan dapat anak, kita akan dapat cucu, dan mereka akan semakin besar. Itu makna khalifah. Maka kita perlu titipkan kepada anak dan isteri kita tentang akhlak-akhlak dan perkara-perkara yang baik agar mereka teruskan. Sebab itu kita kena pastikan anak-anak kita ni lebih baik, lebih soleh, lebih hebat daripada kita. Mak ayah kita mungkin tak hafaz Quran, tapi mereka ada kefahaman tentang khalifah ini. Mereka nak dengan mereka orang-orang yang lebih baik daripada mereka. Lalu dihantarlah kita orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Kita dapat anak, maka kita jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadikan anak kita itu sekadarnya saja, tapi kita kena berazam, mendidik, mentarbiah dia agar dia menjadi lebih hebat daripada kita. Allah subhanahu wa ta'ala ajak kepada kita. Kalau kita tengok dalam Quran, ada surah Ali Imran. Ali Imran, Allahu Akbar, hebat ni surah itu, nama Ali Imran. Allah cerita tentang keluarga mereka A to Z secara terperinci, secara detail. Allahu Akbar. Persoalannya, Imran ni Nabi ke? Imran bukan Nabi. Imran ni dia bukan Nabi. Dia berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Hannah. Berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Hannah. Kita hafal doa tuan. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj
ayyuhal maulud biqadaril malikil ma'bud. Nah, ini hatta apa lagi maknanya, tak ada isteri lagi lah. Baik. Jadi subhanallah, dengan Imran, lalu keluarlah anak yang bernama apa? Maryam. Punya Saleh Imran dan Hannah ni, mereka doa kepada Allah. Idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Dia doa, ya Allah, aku nak anak laki, ya Allah, aku nak anak laki, aku nak jadikan dia khadam di masjidmu, di Baitul Maqdis, ya Allah, makbulkanlah ya Allah. Dia doa, ya Allah, aku nak jadikan dia khadam di rumahmu, orang yang khidmat kepada agamamu, jadikanlah dia lelaki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam ila akhiril ayat. Dia nak anak lelaki tapi yang dapat anak perempuan. Dia kata, tak apa wahai Allah, aku redha, aku namakan dia dengan nama Maryam, aku jadikan dia orang yang khadam aku jadikan dia orang yang baik, orang yang sentiasa berkhidmat kepadamu wahai Allah. Lalu keluarlah Maryam dengan Hannah, siapa lebih hebat? Maryam dengan ibunya Hannah, siapa lebih hebat? Jawapannya Maryam. Kerana Maryam, Allah namakan satu surah khusus, surah Maryam. Bahkan Allah sebut, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna ila akhiril ayat. Allah namakan Maryam binti Imran. Tu dia, Allah namakan dia dengan binti dengan nama ayah dia sekali, menunjukkan dia ni memang orang hebat sungguh. Sebab itu kata ulama, bila mana Allah sebut nama dia dan binti dia sekali, menunjukkan tidak akan ada sampai hari kiamat orang yang macam tu. Maknanya apa? Apa karomah yang ada pada Maryam ni? Maryam Nabi kah? Bukan Nabi. Nabi ni adalah insanun minal bashar. Yang kata Nabi ni adalah manusia di kalangan lelaki, zakar, di kalangan lelaki. Baik, Maryam dia bukan Nabi. Karomah dia apa dia? Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan guru dia, pentarbiah dia ataupun pembimbing dia, murabinya nama apa? Zakaria. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasan wa kaffalaha Zakaria. Zakaria ni tarbiah Maryam, tarbiah sampai budak ni jadi wali besar. Allahu Akbar. Karomah dia di mana-mana. Dalam Quran Allah sebut satu karomah dia. Salah satu karomah dia ialah dia tak cari makan, makanan cari dia. Kita beli hak je tu. Lah ni beli kan, Food Panda. Dia mai cari sampai ke pintu rumah. Oh, hebat kami macam Maryam, Ustaz. Tu dia. Maryam ni, Allah, makanan di musim sejuk ada, di musim panas. Makanan di musim panas ada, di musim sejuk. Bulan 1, bulan 2 dapat makan durian. Tu dia. Pi duduk di mana-mana Turki, tengok-tengok buah durian sampai. Nak cari. Saya dulu mengaji masa duduk di Mesir dulu. Bukan, masa duduk di Turki dulu. Masa tu isteri mengandung anak kedua, Khadijah tu lah. Yang kata mengandung anak kedua, dia mai apa? Mengidam orang perempuan. Dia kata nak makan buah pelam. Penin pala. Nampak tak rasa ni? Nak makan buah pelam. Allahu Akbar. Pi cari kat Istanbul, pusing kedai, Allah tak jumpa. Nak kata apa ni? Yang anak ketiga ni duduk tang ni tak apa lah. Syekh penarab ni mengidam masa Uzara mengandung kat Sazawfa tu. Mengidam buah durian. Lagi sakit tu. Buah durian lagi sakit. Subhanallah. Jadi yang kata Maryam ni, musim panas dia dapat buah yang keluar di musim sejuk.
anna laki hadha. Zakaria masuk-masuk, ni lagi hebat dari aku ni, ambil mana buah ni? Daripada mana datangnya buah ni? Qalat huwa min indillah. Dia kata ini daripada Allah, ini semua daripada Allah. Maryam ni apa, nanti kita bahas tajuk karomah pula ni. Ada satu tajuk yang tentang karomah. Maryam ni pula di antara karomah dia yang lain, melahirkan Nabi Allah Isa. Walam yamsasni bashar. Dia tak pernah disentuh oleh orang lelaki, tapi dia dapat lahirkan anak lelaki. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu takkan ada dah orang yang macam tu. Kot hari ni ada orang kata, saya ni tak kahwin lagi tapi mengandung. Saya tak pernah disentuh mana-mana lelaki. Kita kata hang tak pernah, anak ni kita kata kat dia, bukan hang ni bukan tak pernah disentuh mana-mana lelaki, hang tak ada lelaki. Itu satu. Yang kedua, anak tadi ni, si anak tadi ni, dia dilahirkan tapi dia tak ada ayah. Faham tak? Bukanlah maknanya dia ni pak yang lahirkan, menyebabkan mak dia mengandung, itu bukan pak dia. Itu yang kita, dia takkan berlaku sampai hari kiamat. Orang-orang yang tak pernah disentuh lelaki lalu mengandung dan bersalin, takkan ada dah. Sebab Allah sebut tu, wa Maryam binata Imran ila akhiril ayat. Baik, jadi keluar Nabi Allah Isa dengan Maryam, siapa lebih hebat? Nabi Isa. Nampak tak? Jadi pada Allah agar keluar seorang anak yang akan berkhidmat kepada agama Allah. Dan keluar Maryam pula melahirkan anaknya Nabi Allah Isa, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang ulul azmi. Kita sebut mana ni? Ulul azmi minar rusul. Subhanallah. Sebab itu maksud khalifah, kita mempersiapkan generasi yang lebih baik daripada kita. Begitulah seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, yakni tanah, dan menjadikan kamu orang yang memakmurkan. Kerana itu mohonlah keampunan, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhanku amatlah dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Jadi tugas kita yang kedua, selain daripada menjadi khalifah terdahulu, dan kita mempersiapkan agar generasi yang akan ini generasi yang lebih baik daripada kita, yang kedua ialah memakmurkan muka bumi Allah. Memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hidup kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala tahu keperluan kita. Keperluan bagi lelaki ialah perempuan, dan keperluan bagi perempuan ialah lelaki. Maknanya lelaki dan perempuan ni saling sempurna menyempurnakan. Maka sebab itu bagi orang yang hidup di muka bumi, dia kena niat nak memakmurkan muka bumi ni. Salah satu bentuk memakmurkan muka bumi ialah dengan perkahwinan, dengan kita berkahwin. Bukan nak suruh menikah lah ni. Mereka kata musim Covid ni menikah bagus ya dah. Tak perlu buat muri ramai-ramai orang. Nikah pula online lah ni. Masya Allah. Tu tengok, kalau tengok lelaki pi pasar, pi naik kereta pakai samping tu, jaga-jaga. Takut online kot jalan tu. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila mana kita ni hidup di bumi ni, kita perlu ada niat untuk berkahwin. Ada niat saja, jangan ada azam. Azam dia lain, niat dia lain. Niat apa? Kalau jangan azam. Kalau azam dia beza azam dengan niat ni. Kalau kita lah ni pukul 6.40 lagi aku nak mayang maghrib mah, itu niat nama dia. Nak mayang maghrib jemaah, itu niat.
Tapi bila orang dah qomat, kita nak bangun sembahyang, itu namanya azam. Niat dululah, jangan duk azam lagi. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila orang yang kahwin ni, dia kena niat dia kena niat untuk memakmurkan muka bumi Allah dengan orang-orang soleh. Dia kena niat nak melahirkan zuriat-zuriat yang soleh. Dia kata, Pak Ustaz, saya ni rasa duk macam ni pun rasa seronok lah Ustaz. Oi, enjoy, tak puas lagi enjoy. Syok enjoy ni. Umur 40, 50 Ustaz, dah lewat dah saya nak kahwin ni Ustaz, lewat dah ni. Tak apalah Ustaz, biarlah orang lain yang kahwin. Jadi subhanallah, jangan. Walaupun lambat, usahalah untuk kita berkahwin. Sebab apa? Sebab nak melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Nabi SAW berbangga dengan umatnya. Inni ubahi bikumul umam yawmal qiyamah tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathirun bikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, kahwinlah kamu wahai orang-orang muda supaya ramai umatku pada hari kiamat. Sebab tu kalau boleh kahwin dua, kahwin dua. Boleh kahwin tiga, kahwin tiga. Boleh kahwin empat, kahwin empat. Satu pun tak menang tangan nak jaga, cukup lah, kita mazhab satu. Jadi ya. Baik. Jadi subhanallah, untuk Nabi berbangga dengan kita ramainya umatnya pada hari kiamat kelak. Dia hebat. Kita berkahwin ni, kita niat nak memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, sebab pahalanya itu akan berkekalan, akan mengalir. Pahala itu akan mengalir. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada satu cerita disebut dalam kitab Syarah kepada Hizib Bahar. Satu orang ayah ni, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kaki maksiat. Kahwin dengan satu orang perempuan, seorang yang solehah. Lalu ditakdirkan si suami tadi ni sakit. Bila dia sakit, dia meninggal dunia. Dan ditakdirkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isterinya itu mengandung 2 bulan. Orang mimpi kata si ayah tadi masuk neraka malaikat, sebab malaikat rotan semua sebabkan dosa-dosa dia dulu ni. Kemudian 3 tahun setelah tu, orang tadi mimpi pula si ayah tadi sudah pun diringankan azab, diberikan kesenangan dan kebahagiaan di alam barzakh. Lalu orang tu tanya kepada si ayah tadi, dulu aku mimpi hang macam blank, lah ni macam blank, apa cer? Si ayah kata, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati aku. Sebelum aku mati, isteri aku mengandung, dan setelah itu isteri aku melahirkan anak, dan sekarang anakku sedang belajar membaca Al-Quran. Nampak tak? Seorang anak. Bayangkan kalau anak tadi hafaz Quran. Ada satu cerita, Allahu Akbar. Ni yang kata anak hafaz Quran ni bukan kaleng-kalengnya punya cerita. Orang yang mak dan ayah dia yang dah meninggal dunia, mak dan ayah yang dah tak ada, lebih semangat sepatutnya. Ada satu orang, si ibu ni, subhanallah, dia membesarkan seorang anak dia dan dia bercita-cita untuk anak dia ini menjadi hafiz Quran. Dia pun mempersiapkan si anak tadi menjadi seorang hafiz Quran. Tapi baru hantar anak pergi sekolah untuk anak tadi hafaz Quran di pusat tahfiz tertentu. Waktu tu mak dia sakit. Pergi hospital, cek, rupanya jantungnya ini dah berlubang, bocor jantung mak dia. Tak beritahu dekat anak. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak dia satu hari, pada tu hari Jumaat, anak dia dah hafaz satu juzuk, iaitu juzuk 30, juzuk amma. Balik rumah jumpa dengan mak. Mak sihat ke? Mak sihat, alhamdulillah. Dia kata, mak tak bagi tahu saya ke
kata mak sakit. Saya tahu mak, ada orang bagi tahu kata mak sakit, mak sihat ke? Mak dia kata mak sihat, alhamdulillah. Ni mak ada hadiah dekat kamu sebab kamu dah hafaz juzuk 30 ni, tahniah anak. Dia dapat anak, dia dapat hadiah, dia seronoklah, subhanallah. Waktu tu sembanglah si mak dengan si anak tadi, berseronoklah, berguraulah. Dan si ibu tadi, subhanallah, dia semakin sakit. Dia semakin sakit. Bila anak dia tengok Allahu Akbar, kesian mak, mak pirahatlah mak, kesian kat mak. 2 jam lepas tu mati mak dia, meninggal mak dia. Sedih tak si anak? Sedih. Mak bagi hadiah dekat dia, hadiah tak akhir. Subhanallah. Kemudian si anak tadi, dia pun masuk bilik mak dia nak cari sesuatu. Dia jumpa satu kertas tertulis di situ. Mak dia tulis sebelum meninggal. Mak dia tulis, wahai anakku, ibu merasakan ibu sudah hampir meninggalkan dunia ini. Ibu akan segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata mak dia tak lahau. Mak dia tulis kat surat tu, mak dia kata, ibu mengharapkan kamu bertemu dengan Allah jauh lebih baik daripada ibu. Dan ibu menunggu kamu pada hari kiamat untuk memakaikan mahkota kepada ibu. Dia pegang surat tu, dia menangis tapi dia senyum. Budak ni nak bagi tahu kepada orang lain, kepada mak ayah di luar sana, wahai ibu-ibu di luar sana, ibu saya telah mempersiapkan saya untuk memberi syafaat kepadanya. Adakah ibu-ibu di luar sana seperti ibu saya? Subhanallah. Maka tujuan kita hidup di bumi khalifah ini untuk memakmurkan bumi, meramaikan umat Nabi SAW, meramaikan orang-orang yang bertakwa, mendidik golongan masyarakat manusia ini supaya menjadi orang yang bertakwa, membangunkan madrasah, membangunkan pusat-pusat pengajian, majlis-majlis ilmu dan seumpamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan satu amanah kepada makhluk-makhluknya, akan tetapi semuanya enggan dan berasa berat lalu ditanggung oleh manusia. Qala Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah telah mengemukakan amanah-amanah tugas-tugas agama kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu pikullah amanah itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil. Ketika Allah ciptakan manusia, lalu Allah tawarkan kepada manusia. Siapa manusia ni? Nabi Adam. Sebelum Allah tawarkan kepada baginda alaihissalam, Allah tawarkan kepada bumi, mahukah kamu menanggung amanah ini? Apa dia amanah ni? Agama ini ataupun khalifah ini ataupun dosa pahala. Sebahagian ulama menterjemahkan amanah ini dengan dosa dan pahala. Hang nak tak? Kalau aku bagi amanah ni dekat hang, hang pegang betul-betul, hang dapat syurga. Kalau hang tak pegang betul-betul, sebaliknya. Bumi tak mau terima, langit tak mau terima, gunung ganang tak mau terima. Lalu diterima oleh Nabi Adam. Sebab baginda Nabi Adam bersedia untuk melahirkan, menjadikan dirinya sebagai khalifah dan melahirkan zuriat keturunan yang selepas daripada itu orang-orang yang mewarisi khalifah di muka bumi. Inna nahnu narithul ard, sesungguhnya kami akan mewariskan bumi ini kepada manusia. Dan Allah menjanjikan satu perjanjian yang tersusun akan tugas khalifah, amanah yang juga memakmurkan diri untuk berubudiah, menghambakan diri kepada Allah dengan penuh makna yang tinggi. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita di dunia ni kena pastikan setiap perkara yang kita buat menjadi ibadah. Ni kita nak main mengaji tadi ni, niat dak nak buat ibadah, nak mengaji kerana nak beribadah ataupun mengaji nak redha Allah.
Kalau tak niat, rugilah kita serugi-ruginya. Jadilah ibadah itu adah yang tidak akan membuahkan sesuatu pun kebaikan pada kita pada hari kiamat. Baca Quran nak beribadah kepada Allah, ataupun ini dah adat aku baca Quran. Begitulah salat, begitulah puasa, begitulah zikir, kena tajdid niat. Maka hidup kita ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hidup ini semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan sikit lagi. Setelah lepas mana Sayyidina Khalil Ibrahim AS yang merupakan bapa anbiya telah bersedia sebagai pemimpin manusia yang penuh sabar dan syukur, maka baginda juga ingin melihat generasi selepasnya kekal. Nabi Ibrahim mengharapkan agar akan ada zuriat keturunannya yang akan terus memikul tugasannya itu sehingga hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Dan memohon juga kepada Allah, dari keturunanku, janjiku kata Allah, tidak mengenai orang-orang yang zalim. Lalu Allah menginginkan agar risalah petunjuk itu diteruskan melalui zuriat Nabi Ibrahim AS. Firman Allah Subhanahu wa taala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku sebutan yang baik dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi Allah makbul tak doa Nabi Ibrahim? Makbul. Nabi Ibrahim disebutkan sebagai Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi. Sebab Nabi Ibrahim ni dia ada 3 orang isteri. Sayyidatuna Sarah, Sayyidatuna Hajar, dan satu lagi Qanturah. Qanturah ni tak masyhur. Sayyidatuna Hajar melahirkan Nabi Ismail. Sayyidatuna Sarah melahirkan Nabi Allah Ishaq. Yaqub, daripada Yaqub melahirkan 12 orang, salah seorang Nabi Allah Yusuf, kemudian Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, sampai habis. Ini namanya Nabi-Nabi Bani Israel. Maknanya Allah makbul. Yang kata zami dzurriyyati, aku nak yang golongan-golongan yang memimpin ini adalah daripada zuriat keturunanku. Dan satu lagi Nabi Ismail, daripada zuriat Nabi Ismail keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Yahudi dia tak ngam. Sebab dia kata kami banyak nabi-nabi, tapi kenapa Nabi yang paling hebat keluar tak dari kalangan kami, keluar daripada kalangan Ismail ni, orang Arab ni? Itu dia. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di antara kesan-kesan binaan Nabi Ibrahim AS ialah Baitullahil Haram, yang juga dibantu oleh pengganti baginda iaitu Nabi Ismail. Baginda juga telah membina Baitul Maqdis yang dibantu oleh pembantu baginda iaitu Nabi Allah Ishaq. Maka berteruslah perjanjian antara para nabi, pemerintahan dan juga kitab, sehingga ia diwarisi seperti mana yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugasan kerasulan. Maka muncullah petunjuk kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Al-Amin, dan merupakan sebaik-baik kurun. Baginda Nabi SAW adalah seorang yang mulia dan dianugerahkan mukjizat yang kekal sepanjang hari dan malam. Baginda SAW telah menunjukkan sebaik-baik contoh ubudiyah, yakni kehambaan yang tulen, khilafah yang lengkap, kepimpinan mutlak dan pemakmuran yang meluasi bumi secara zahir dan makna dari segenap panjang maupun lebar bumi. Apabila seorang Muslim pada hari ini berhadapan dengan pertembungan ideologi globalisasi dari kemasukan kebencian terhadap umat, beserta dengan maklumat yang bercampur dengan pelbagai jenis tambahan pula, dengan perselisihan sesama sendiri ketika ingin merencanakan sesuatu bentuk pemikiran, maka tidak kita perlu mendampingi sesuatu sudut yang mulia yang telah terbina dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian anbiya, agar kita benar-benar mewarisi warisan nubuah demi melengkapkan kehidupan syakhsiah muslim pada hari ini. Ini semua diperkukuhkan dan diserasikan dengan perantaraan wahyu sebagai petunjuk dan al-haq Jalla Jalaluh kepada seluruh makhluk. Hari ini bila kita tengok ideologi, pemikiran dan
budaya yang pelbagai, ataupun kita sebut suasana hari ini yang tak sama seperti suasana-suasana yang sebelum daripada ini, maka kita perlu kepada satu sumber yang kita semua mencedok daripada sumber tersebut untuk kita belajar dan kita mendidik diri kita. Tak lain tak bukan itulah yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa taala alam. Insya-Allah esok kita sambung tajuk pewaris Muhammadiyah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.